yang kurang baik ya. Dan seeloknya ibu bapa membantu memotivasikan murid ataupun anak-anak mereka dengan menjelaskan latihan. Ini interaksi dengan anak-anak itulah ya. Nanti dia akan jadi adalah kekangan kan, ketidakfahaman. Nanti mungkin saya akan bincangkan di aspek yang lain nanti ya, di slide yang lain ya. Ibu bapa, sebab itu ibu bapa perlu berinteraksi juga dengan anak-anak untuk membantu agar mereka lebih memahami, dan kiranya tugasan itu dikatakan terlalu sukar atau membangkang, sewajarnya dibincangkan secara berhemah dengan guru ya, dengan guru. Sebab itu saya kata interaksi hubungan antara ibu bapa dan guru ini sangat penting ya. Kerana ibu bapa adalah merupakan mata, kaki dan tangan bagi guru untuk memantau ya, memerhati pembelajaran anak-anak di rumah ini ya. Sebab memanglah pasti kalau tanpa bantuan ibu bapa amat sukar bagi guru mengakses pemikiran, perasaan dan tindakan murid sepanjang proses pembelajaran tersebut ya. Sebab itu kata memahami kehendak hubungan baik dalam pelaksanaan PDPC ya. Itu sangat penting, menggalakkan bentuk interaksi. So maknanya ada jalinan interaksi antara guru dan ibu bapa serta murid itu ya. Sebab kita punya audiens ialah murid atau di rumah tu anak-anak kita lah. Jadi yang seterusnya masih dalam kita memperkatakan tentang kolaborasi aktif ini, bentuk kerjasama yang dimaksudkan yang bersesuaian dalam sosial dan intelektual. Yang ini guru juga harus faham dalam membina hubungan yang baik dengan ibu bapa. Kita juga harus faham sosial dan intelek mereka ya. Sebab kita tengok mungkin salah satu tempat itu tidak sama ya, tidak sama tahap sosial dan sebagainya. Mungkin di bandar atau di luar bandar ataupun di kawasan kampung dan sebagainya, memerlukan tahap kesesuaian untuk guru memikirkan satu idea yang jelas. Saya melihat juga di kawasan luar bandar, saya melihat guru-guru begitu bagus sekali ya. Saya lihat ada yang melihat prasekolah murid-murid hari-hari memberikan pengajaran melalui platform digital ya, Facebook dan sebagainya, dalam kalangan masyarakat orang asli, masyarakat orang Cina, masyarakat Melayu, India dan sebagainya. Mereka kat peringkat prasekolah, lihat mereka belajar dengan begitu baik sekali. So maknanya kita harus memikirkan ya, kesesuaian sosial dan intelek. Dia ada sedikitlah perbezaan di antara setengah-setengah kawasan dengan setengah-setengah kawasan itu. Itu kita kena fikirkan. Sebab kalau kita rasa perkara tersebut sama saja, ia akan mendatangkan ketidakmaksimuman ya. Tidak maksimum proses hubungan itu. Sebab tanpa hubungan, macam saya cakap tadi, tanpa hubungan yang baik, dia akan merencatkan proses ini ya, proses PDPC semasa pasca PKP ini. Dan yang ketiga tadi, ialah learning community ya. Learning community iaitu komuniti pembelajaran ya.
kita kena akui bahawa tahap intelek pastilah berbeza-beza, dan walau bagaimanapun pada zaman kini kita lihat bahawa ibu bapa mempunyai asas pengetahuan yang baik jika dibandingkan zaman dahulu, zaman tahun 60-an, 70-an kan. Dalam dekad ini saya kira ibu bapa mempunyai asas pendidikan yang lebih baik, ya. Jadi di sini hubungan masyarakat dalam membentuk ilmu itu ataupun asas-asas ilmu itu memang ada pada ibu bapa, ya. So sekarang sebenarnya tidaklah menjadi satu masalah yang terlalu besar. Cuma macam saya cakap tadi, kalau tugasan itu difikirkan terlalu sukar, mungkin boleh berhubung balik dengan guru untuk kita menjelaskan, ya, menjelaskan apakah isu, apa permasalahan yang boleh kita selesaikan, ya. Sebab dalam dunia ni tak ada perkara yang tidak boleh kita selesaikan, ya. Kita boleh berbincang, kita boleh bertukar idea dan sebagainya. Jadi dengan demikian hubungan yang baik akan meningkatkan nilai tambah PDPC kepada anak-anak ataupun murid-murid itu sendiri. Sebab saya kira kalau kita tak ada hubungan yang baik, dia akan mendatangkan kesan juga tidak baik kepada pelajar. Kita terpaksa mau tak mau kita kena bersikap dengan positif, ya, bersikap dengan sikap positif dalam keadaan kita bukan lagi pada waktu ini, pada waktu PKP ini belajar secara face to face di dalam kelas. Barangkali kita face to face di dalam platform digital kan. Dan saya kira ini merupakan satu fenomena baru yang saya rasa saya kira akan berterusan, ya. Sebab bila berterusan dia akan mendatangkan kebaikan. Barangkali inilah antara hikmah PKP ini membantu kita sedikit sebanyak menguasai ilmu atau platform berkaitan dengan pembelajaran, misalnya pembelajaran secara online ini. Jadi dalam learning community ini juga kita harus mendalami kepelbagaian ilmu demi pembangunan pendidikan, ya. Mendalami kepelbagaian, ya. Kita perlu tahu, tidak semua, tapi kita perlu mendalami, sebab kita kata ilmu itu tidak akan terhenti setakat itu sahaja, ya. Kita kena kuasai tidak banyak sedikit. Kalau kita tidak boleh dapat semua, kita jangan tinggal semua. So kita kena cari ilmu. Tak kiralah dalam siapa pun, sama ada apa jenis etnik dan masyarakat pun, kita harus mencari ilmu dari semasa ke semasa, ya, supaya ia akan mendatangkan knowledge baru, knowledge baru, ilmu baru kepada kita, ya. Ini sangat penting. Kadang-kadang ada mereka mendapat cukuplah setakat tu. So ilmu ni kalau kita dalami, kita akan lihat bahawa kita semakin banyak perkara yang kita tidak tahu, ya. Okey, oleh itu kita perlu. Jadi kita kena terbuka dan positif dalam merealisasikan learning community ini, ya. So, masyarakat memang sentiasa berilmu, apatah lagi zaman sekarang, zaman yang penuh dengan teknologi, ya. Kita kena menguasai, dan kita juga harus memilih menapis ilmu yang memberikan manfaat kepada kita, ya. Okey. Alright.
ini juga sebenarnya saya kira ibu bapa pun ada dalam grup ini ya. Jadi ini sebenarnya bukan setakat cikgu saja. Ibu bapa pun boleh berinteraksi ya, sebab ini memerlukan hubungan. Bila hubungan kena ada dua belah pihak, saya kira ibu bapa juga boleh membantu ya dalam memberikan sumbangan idea, sumbang saran atau brainstorming ya, untuk memastikan perkara ini boleh berlaku. Memang sangat penting ya. Sebab itu kita kena juga berkongsi maklumat terhadap PDPC anak ini. Ya, macam saya sebut tadi, kita kena share ya. Dalam learning community ni, konteks hubungan ibu bapa ni, kita kena share banyak perkara. Ibu bapa boleh bertanya kepada guru, dan guru sentiasa terbuka untuk memberikan bimbingan kepada ibu bapa berkaitan dengan apa-apa juga isu pembelajaran anak mereka ya. Jadi kita lihat sebenarnya bagus juga ibu bapa boleh terus kontak kalau dalam yang biasa punya konvensionalnya kita kena datang sekolah ya. Ini kita boleh terus live, kita kena boleh bertanya kepada ibu bapa, cikgu guru kan, apa masalah anak dia, jadi apa dan sebagainya lah kan. Jadi dia bukanlah menjadi satu yang melambatkan ya. Jadi kalau zaman tahun 70-an, 80-an atau awal 90-an kena datang sekolah. Anak saya macam mana ni cikgu? Kan, anak saya macam mana ni? Jadi sekarang zaman yang di atas teknologi yang tinggi, kita boleh terus berhubung dengan guru itu ya. Kita kena berkongsi maklumat. Kadang-kadang kita kena beritahu, cikgu kena beritahu ke kemajuan anak individu tersebut, dan individu ibu bapa juga harus menerima apa juga komen dan pandangan dari guru. Kita dalam learning community ni kita kena terbuka lah kita kena terbuka, sebab kalau kita tak terbuka dia akan mengekang kemajuan anak-anak kita. Dan dalam proses ini juga, saya kata L tadi, learning community tadi, kita juga, iaitu antara ibu dan bapa serta guru tadi, ibu bapa serta guru tadi harus bersedia ya. Harus bersedia untuk menerima teguran dan bimbingan yang berterusan untuk kemajuan. Macam saya cakap tadi, kita bersedia untuk menerima teguran ya, untuk menerima teguran dan bimbingan yang berterusan dengan kemajuan anak-anak kita. Sebab saya pernah menghadiri satu kursus, dia kata di isu dia, saya anggap ini ialah sebagai satu dengan rasa terbuka lah kan. Kita bukan gagal lah, antara ciri-ciri sikap di Malaysia ini ialah dia dalam dapatan itu, dia kata kita sukar, bukan semualah tapi ini dapatan, kita sukar untuk melihat orang, kita dilihat oleh orang semasa misalnya guru mengajar. Macam saya mengajar, ada orang yang melihat, ibu bapa melihat di belakang kita, barangkali dia belum dipraktis lagi lah di Malaysia kan. Tapi inilah satu, sebab dia kata kita sukar lah kan, sebab kita takut mungkinlah komen itu menyebabkan jadi isu. Jadi sebenarnya budaya ini telah berlaku di luar negara, di mana ibu bapa memberikan peranan dan komen membina ya, komen membina kepada guru tersebut ya. Misalnya contohlah dalam kursus yang saya hadiri itu, dia kata contohnya seorang guru mengajar, ada ibu bapa dari kalangan misalnya polis, nurse, jururawat berada di dalam, misal ya, contoh di dalam
kelas itu. Bukan tujuan untuk mengomen guru itu, tapi nak melihat dan membantu meningkatkan nilai tambah dalam pembelajaran. Itu mungkin dalam kelas lah, dalam kelas yang normal. Tapi dalam PKP ini mungkin boleh dilihat daripada aspek yang lain, ya. Okay, so kita bersedia untuk menerima teguran dan bimbingan yang berterusan daripada kedua-dua belah pihak, di antara ibu, bapa dan guru itu. Alright. So yang terakhir yang saya boleh kongsi di sini ialah yang keempat, iaitu tadi M-A-L, yang terakhir ialah S, ya. S dikata School Family Partnership, atau dalam istilah dia, dalam istilah bahasa Malaysia ialah perkongsian sekolah dengan keluarga. Perkongsian sekolah dengan keluarga. Right. Ini sangat penting dalam membina hubungan ibu bapa dan guru tadi, ya. Satu yang dikata ibu bapa juga ataupun ibu bapa dan guru bersedia untuk menerima segala bentuk perubahan medium pendidikan. Ya, ini yang saya sebut di awal tadi, ya. So guru dan ibu bapa harus menerima perubahan atau bentuk medium pendidikan yang ada pada dekat ini. Saya terbaca satu kata-kata hikmat lah. Dia kata kita kalau nak mengajar anak-anak kita kena ikut zamannya, ya. So zaman sekarang kita kena terima ialah zaman penuh dengan digital. So kita kena bersedia menerima segala bentuk perubahan medium pendidikan, ya. Medium pendidikan. Kita bentukkan ia. Okey. Di samping itu juga dalam School Family Partnership ni atau perkongsian sekolah dan keluarga ini, kita juga harus melakukan anjakan paradigma, ya, dalam memahami konsep perkongsian pintar sekolah dan keluarga. Bagaimana kita nak membentuk, sebab itu kita kira kita kena ada satu proses yang disesuaikan, dan perkara tersebut hendaklah difikirkanlah bersama. Kita kena berfikir di luar kotak pada waktu ini. Bagaimana anjakan paradigma ini dalam membina perkongsian sekolah dan keluarga ini dapat dibentuk. Dalam waktu yang singkat ini mungkin kita tak boleh nak bercerita yang lebih panjang, kan. Cuma mungkin pada masa hadapan kita boleh fikirkan, fikirkan dan kita jadikan asas PKP ini sebagai satu jalan terus untuk kita melihat bahawa pembelajaran terutama dalam platform digital ini akan menjadi satu yang bukan asing, bahkan akan menjadi menyeluruh kepada masyarakat di Malaysia ini. Dan yang terakhir sekali, kita kata dalam perkongsian sekolah dan keluarga ini, kita juga harus mempunyai flexibility dalam mengurus new norm dalam pendidikan, ya. So maknanya kita norma-norma baharu dalam pendidikan perlu dibuat. Flexibility ni maksudnya bersifat keanjalan, ya. Macam contoh dahulu kita dulu kita tidak dalam tahun 60-an, 70-an, 80-an, barangkali kita tak ada jadual anjal masa tu. Tapi akhirnya kita buat ada jadual fleksibel.
dan kita akan sentiasa terus maju ke depan dan kita seharusnya berusaha untuk menangani isu-isu pendidikan ini dengan lebih jelas lagi ya. Sebab itu saya kata sebagai saya punya kesimpulan hari ini, saya bawa tuan-tuan dan puan-puan dalam membentuk hubungan ibu bapa dan guru dalam merealisasikan PDPC guru PDPC pasca PKP ini. Saya simpulkan sebagai guru-guru mesti ada antara 4 yang saya sebut tadi, supaya akronim ini boleh tuan-tuan dan puan-puan, para guru, ibu bapa, pendengar, penonton mengingatinya ya, mengingatinya. Saya ulang baliklah. Yang pertama tadi MALS ya. MALS. Saya kata iaitu yang pertama tadi ialah M tu ialah, saya ulang baliklah, mutual trust ya. Saling mempercayai di antara kedua-dua pihak, kerana itu ialah asas yang sangat penting ya. Mutual trust ya. Mutual trust itu saling mempercayai. It means kita mesti ada sifat itu. Right. Yang kedua ialah A ya. A itu ialah active collaboration, atau dalam bahasa Melayunya ialah kolaborasi aktif. Dan ya L itu ialah learning community, ataupun dalam bahasa Melayunya ialah komuniti pembelajaran ya. MAL, dan last ialah, yang terakhir ialah school family partnership ya. Dalam bahasa Malaysia dikatakan perkongsian antara sekolah dan keluarga. Dan inilah MALS inilah yang cuba yang kita bina untuk menaikkan atau memberikan cara hubungan yang baik di antara pihak guru dengan pihak ibu bapa ya, pihak guru. Jadi bagaimana instrumen, bagaimana bentuknya, itu kita boleh fikirkan dalam satu yang mungkin dalam slot yang lain, di mana kita boleh mungkin kita bingkilkan kan, macam mana yang dikatakan komuniti pembelajaran tadi kan, kita bentuk satu sesi yang lebih mendalam ya. Kita kata deep, sebab deep bila mendalam ini dia akan memberikan hasil yang baik kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap ianya dapat memberi manfaat kepada kita, dan mudah-mudahan dia akan memberikan satu kebaikan terhadap hubungan di antara guru dan ibu bapa dalam proses merealisasikan pendidikan pasca PKP. Sekian, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya kembalikan semula kepada Dr. Saeedah untuk seterusnya, dan nanti mungkin di ujung kita boleh barangkali ada soalan dan sebagainya. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Dr. Yusri atas perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi ya. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, dalam perkongsian Dr. Yusri tadi kita dapat melihat kepada kata kunci yang Dr. Yusri sebutkan, iaitu MALS ya, yang mana adanya kolaboratif dan juga mutual trust dalam kalangan guru dan ibu bapa ya. Baik, insya-Allah saya akan sambung setakat ini suara jelas ke? Saya cek dulu suara jelas ke? Jelas. Jelas ya. Jelas. Suara Dr. Saeedah jelas. Okey. Okey, terima kasih banyak Dr. Yusri. Okey, saya masukkan dulu QR code ya.
untuk bagi guru-guru yang baru masuk. Alhamdulillah. Baik, seketika baik, kita akan masuk kepada slot yang kedua, iaitu hubungan ibu bapa dan guru dalam merealisasikan PDPC pasca PKP. Yang mana jika tadi Dr. Yusri dah pun membincangkan tentang ada 4 formula yang kita kena ambil apabila berhadapan dalam situasi guru dan juga ibu bapa yang berada di rumah bersama dengan anak-anak. Jadi saya ingin kongsikan dulu bagaimana kita nak memahami erti pendidikan ni. Terkadang ada dalam kalangan ibu bapa yang di luar sana mungkin tertanya-tanya, apa bezanya kalau ibu bapa yang mengajar dan juga guru yang mengajar? Mari sama-sama kita lihat kepada erti pendidikan yang saya cuba simpulkan dengan cara yang ringkas. Kalau kita lihat kepada pendidikan ini, kalau kita ambil daripada definisinya, memindahkan satu ilmu, proses memindahkan suatu ilmu yang mana dalam proses tersebut kita dapat belajar fakta dan memasukkan ilmu ke dalam minda pelajar. Hanya memasukkan ilmu dan juga mempelajari fakta. Maka pastinya kita akan mengatakan bahawa pendidikan itu bentuknya macam mudah aja. Sebab kita nak transfer je ilmu tu. Jadi semua orang boleh melakukan transfer tu. Misal katalah macam Khairul Amin, dia bagi contoh YouTube macam mana dia nak mengajar untuk memasak hari ni. Hari ni resepi ni. Jadi apa yang dilakukan oleh Khairul Amin itu ialah memberikan ilmu kepada minda orang awam mengenai resepi. Lalu ia akan nampak seperti mudahnya menjadi seorang guru. Namun tetapi kalau kita lebarkan lagi kepada tahap bagaimana kita memikirkan tentang pendidikan itu. Pendidikan ini ialah suatu proses yang mana kalau kita angkat pada satu tahap yang lebih tinggi, pendidikan itu adalah satu proses melatih minda. Nak kena belajar, nak latih minda dan kita nak keluarkan kemahiran berfikir aras tinggi ni, iaitu berfikir. Bila berfikir ni kita akan tingkatkan sikit, ada sesuatu dalam pendidikan itu sendiri. Barulah kita nampak, mulailah tugas guru itu kita nampak, ada satu cabaran yang kita kena laksanakan. Kerana realitinya ramai orang tak nak berfikir. Ramai pelajar kita yang kita lihat sukar untuk berfikir. Kalau kita bagi persoalan, apakah, siapakah, di manakah, terus jawapannya direct. Tetapi kalau kita menggunakan kaedah bagaimanakah diaplikasikan, apakah aplikasinya, apakah implikasinya, maka bermulalah di situ satu tahap pemikiran yang lebih tinggi, iaitu kita panggil sebagai minda untuk belajar dan berfikir. Kemudian kita lihat kepada bagaimana pendidikan itu menjurus kepada sesuatu yang lebih sukar, iaitu apabila kita memikirkan tentang tugas guru dalam melahirkan modal insan selaras dengan revolusi industri 4.0 yang kita nakkan melonjakkan modal insan kita dan memenuhi keperluan pasaran dalam budaya saing pekerjaan dan kemampuan remaja dan generasi kita berada menempatkan diri dalam pekerjaan. Yang ini semua ia akan merangkumi aspek kemanusiaan, budaya saing dan kemenjadian pelajar. Apabila kita melihat kepada fokus yang ini, kita akan rasakan, Masya Allah, ini rupanya tugas guru yang lebih mencabar, yang sehingga kita rasa Masya Allah sukar dan besarnya tanggungjawab. Jadi kalau kita tengok kat sini, maknanya apa yang saya nak sebutkan ialah bila kita lihat pada erti pendidikan, kita akan rasa macam apa sebenarnya pendidikan ini. Sebab terkadang ada orang kata mudah je jadi cikgu, bagi tugasan dalam internet, kemudian mak ayah yang bimbing. Sehingga kan ada suatu parents yang hubungi saya, dia cakap mudahlah kerja cikgu, bagi je mak ayah yang susah. Sebenarnya inilah yang dikatakan oleh Dr. Yusri tadi, kita kena ada mutual trust.
satu mutual trust, kemudian kita ada learning community, kemudian kita ada juga school tu, pembelajaran di rumah dan juga di sekolah. Jadi kita berbalik kepada apa yang kita bicarakan tadi. Jadi ibu dan ayah sebenarnya perlu ada kepercayaan kepada seorang guru bahawa apa yang guru berikan, tugasan dalam bentuk PKP ketika PKP itu adalah suatu tugasan yang mengambil kira bagaimana keadaan pelajar di sekeliling ketika itu. Adakah capaian internetnya mampu ataupun tidak. Sebenarnya cara yang terbaik adalah kita akan melaksanakan PDPC, PDPC, kerana meskipun dalam keadaan kita berada dalam pasca PKP, sebaiknya kita boleh memasukkan sedikit elemen pembelajaran dan pemudahcaraan itu agar ibu bapa rasa lebih mudah. Baik, sebelum kita masuk kepada situ, suka saya jelaskan tadi mengapa dikatakan tugas guru itu menjadi lagi rumit apabila pendidikan itu kita lihat ia sebagai suatu aspek untuk melahirkan modal insan. Pertamanya kerana nak lahirkan modal insan, kita nak kena lahirkan diri kita dulu cemerlang dan juga minda kita kena diisi dengan ilmu yang cukup dulu. Maka itu yang agak sukar. Sebelum melahirkan pelajar yang cemerlang, kemanusiaannya, mindanya, guru kena wajar membina kemanusiaan dan kecemerlangannya dulu. Jadi macam tempoh pasca PKP ni kita banyak belajar, banyak belajar bagaimana kita mudah untuk mendapatkan pembelajaran teknologi ini secara tidak langsung. Yang keduanya, guru menjadi model dan panduan pelajar. Bagaimana pelajar nak fikir dan terampil, dia akan lihat pada gurunya dulu. Di sekolah dia akan lihat, oh gurunya begini, maka dia akan cuba aplikasikan apa yang dinilai dan dilihat. Maka itulah yang dikatakan sebagai tugas guru itu menjadi semakin rumit dan juga sukar. Baik. Inilah yang kita katakan perlu ada hubungan anak, ibu bapa dan juga guru. Baik. Anak-anak dalam ketika mempelajari sesuatu tugasan yang diberikan oleh guru-guru ini, mereka perlu belajar memahami, menerima dan melaksanakan tugasan. Tapi terkadang ada juga anak-anak yang rasa, ya Allah, bebannya, rasa susahnya, rasa sukarnya. Kerana tidak ada insan yang boleh membantu mereka menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh guru. Kemudian tugas guru pula dalam posisi hubungan ini ialah memilih sumber, memikirkan kaedah, teknik, kemudian menyediakan tugasan yang sewajarnya kepada pelajar, kemudian membuat pentaksiran hasil kerja daripada pelajar. Maka dengan itu, setelah itu ibu bapa pula bertugas untuk bimbing anak-anak, kemudian pantau tugasan anak-anak. Baik, apa yang saya cuba untuk ketengahkan ialah bagaimana guru dan ibu bapa ni dapat mempelbagaikan PDPC. Saya cuba ambil satu aspek saja, kita tak dapat nak bincangkan banyak aspek. Mungkin guru-guru dan rakan-rakan semua pensyarah dan guru-guru yang turut serta dalam kursus ini mempunyai kemahiran yang lebih banyak lagi. Cuma saya dapat kongsikan di sini bagaimana kita boleh selain daripada kita meletakkan tugasan itu sebagai secara individu, kita boleh juga sebagai guru meletakkan pelajar-pelajar tersebut di dalam bentuk kumpulan. Maksudnya kita memberikan study group kepada pelajar-pelajar kita. Misal kata anak kita dalam kelas tu ada 25 orang, daripada 25 orang ini 5 orang akan dikelompokkan dalam satu kumpulan. Maka kelompok kecil ini dia akan kita panggil sebagai peer learning. Guru yang menentukan siapakah peer learning pelajar tersebut dan guru yang akan kenal pasti apakah kemahiran yang ada pada pelajar ni boleh bantu pelajar yang satu lagi. Mungkin pelajar ini ada kemahirannya yang tersendiri. Inilah yang dikatakan oleh Dr. Yusri tadi, iaitu kita ada learning community. Kita perlukan peer learning. Baik. Kemudian daripada peer learning ini,
ibu bapa akan berhubung dengan ibu bapa pelajar yang lain dalam kumpulan yang lebih kecil. Jadi apa yang boleh kita lakukan di sini? Ketika itu kita akan lanjutkan kepada hasil dan objektifnya nanti. Baik, apabila kita melihat kepada peer learning, tugasan peer learning ini, ketika kita melihat kepada hasil kerja anak kita secara bersendirian, seorang je dia buat kerja seorang je. Kemudian dia kata, Umi, Abi tak faham kerja saya sebab saya tak tahu nak tanya siapa, nak tanya cikgu, risau ganggu guru. Jadi saya nak tanya siapa. Kemudian anak-anak kita dengan pemikiran kita adalah agak bawah anak-anak kita masih di tahap yang memerlukan bimbingan. Manakala ibu bapa dan juga guru berada pada tahap yang lebih tinggi daripada anak-anak. Maka mereka memerlukan peer learning ni tadi. Jadi apabila kita mengumpulkan rakan yang 5 orang ni tadi, maka kita dapat membantu anak kita untuk berhubung dengan rakannya dan bertanya bagaimanakah soalan ini dapat dijawab dengan baik. So dia ada learning community lah. Jadi ia sangat membantu para pelajar kita daripada dia bersendirian. Jadi selain daripada itu, inilah yang disebutkan tentang crucial responsibility, crucial, critical, responsible, tanggungjawab yang ada pada ibu bapa dan juga tanggungjawab yang ada pada guru, bagaimana nak menjadikan pelajar ini tidak rasa dia bersendirian. So dia ada learning community dengan peer learning ni tadi. Apa yang bagusnya melalui peer learning ini, apabila mereka berada dalam satu kelompok yang sama dengan tahap pemikiran mereka, mereka akan merasakan bahawa mereka dapat meluahkan dan membincangkan dengan kawan-kawan yang lain antara satu sama lain dengan begitu mudah. Okey. Kemudian yang keduanya, kenal pasti. Kenal pasti ni sebenarnya satu benda yang sangat penting untuk dibincangkan bila kita sebut tentang PDPC. Sering kita kaitkan apabila kita nak mengenal pasti pelajar, kadang-kadang disebabkan oleh kekangan masa dan waktu yang ada dalam kelas kita, kita terpaksa mengambil kira kepada bentuk dan kaedah yang lebih umum. Namun dalam cara kita nak mendapat PDPC pasca PKP ni, suka saya cadangkan antara yang kita boleh lakukan ialah, contohnya guru ini memberikan satu tugasan yang berbentuk tentang bagaimana kamu memahami isu COVID-19. Baik, kita sebenarnya, saya pindah slide sekejap. Sebenarnya kita kena kenal pasti bagaimanakah latar belakang kemenjadian murid kita. Murid kita ini minatnya kepada apa? Bentuk audio, bentuk visual ataupun bentuk kinestetik. Adakah pelajar kita suka dengar ataupun dia suka melihat ataupun dia lebih suka kepada pergerakan, bina Lego dan sebagainya. Tetapi dalam tempoh masa kita berada di dalam kelas, kita terkadang terpaksa menghadkan langkah 1, langkah 2, langkah 3 ini untuk kita terapkan ketiga-tiga elemen ini. Namun apabila berada di rumah, inilah kelebihan ketika kita nak melakukan PDPC pasca PKP ini. Kelebihannya apa? Kerana ibu bapa boleh bantu anak untuk menjawab tugasan dengan baik dengan cara mengenal pasti apakah latar belakang anak. Audio ke, visual ke, kinestetik. Cuma sebelum itu, guru perlulah menyediakan tugasan yang tidak hanya tertumpu kepada satu hasil sahaja. Tetapi guru misalnya, contoh memberi tugasan tadi, apakah yang perasaan kamu untuk membayangkan tentang COVID-19, wabak COVID-19. Bayangkan dan hasilkan tugasan kamu sama ada dalam bentuk video, ini untuk pelajar audio, sama ada dalam bentuk lukisan untuk pelajar yang minat kepada visual, ataupun sama ada dalam bentuk binaan. Mungkin dia akan buat binaan rumah, kemudian di kelilingnya diletakkan ada biji-biji yang berbentuk coronavirus. Jadi itu adalah untuk pelajar yang kinestetik.
Maka dengan itu guru juga berperanan untuk menyediakan tugasan yang hasilnya tu boleh dipilih oleh pelajar. Pelajar tu boleh pilih, bebas untuk dia menghasilkan tugasan itu mengikut minat dia. Secara tidak langsung, pelajar ini akan merasakan, wow, saya boleh pilih apa yang saya nak. Saya tak semestinya buat karangan. Saya tak minatlah tulis karangan, saya tak minat nak menyalin berkali-kali. Selain daripada itu, PDPC yang kita boleh buat, contohnya lagi, kalaulah seorang pelajar, kalau dia tak minat nak menyalin tugasan karangan kita berkali-kali, kita nak contohnya salin karangan itu 2 kali, tetapi pelajar ni tak minat. Alangkah baiknya kalau bagi pelajar yang kinestetik dan juga visual, kita utamakan dia melukis melakar dalam bentuk peta minda yang berbentuk tulang ikan ataupun berbentuk flow map ataupun berbentuk bridge map, yang mana ia sangat membantu pelajar untuk meletakkan isi-isi penting itu dalam bentuk lakaran, kemudian buatkan dalam satu bentuk yang lain, dilakarkan karangannya di dalam bentuk-bentuk tersebut. Manakala yang pelajar yang audio ini boleh merakamkan suaranya sendiri dengan menggunakan aplikasi yang pelbagai. Kita ajar pula student kita untuk pakai aplikasi BandLab. BandLab ni kita boleh menyanyi ke, kita boleh bernasyid ke. Kita gunakan BandLab ni untuk kita tukar suara kita tu mengikut suara studio. Jadi pelajar akan rasa seronoknya, menariknya untuk diceritakan tentang karangan yang diminta untuk dia salin. Jadi pelajar audio dia mungkin tak minat menyalin. Dia lebih suka untuk mengulang dan menghafal. Kemudian dia cerita kepada kat ibu ayah. Ibu, ayah, saya dah boleh menghafal karangan ni. Manakala pelajar yang visual bolehlah menyalin tetapi dalam bentuk yang ada tulang ikan, peta minda dan sebagainya. Ini adalah salah satu cara PDPC yang sewajarnya kita boleh terapkan dalam keadaan ini. Secara tidak langsung ibu bapa ni tadi akan dapat mengenal pasti, oh anak ni minat yang ini sebenarnya. Jadi kalau di sekolah kita punya langkah 1, 2 dan 3 itu kita bahagikan kepada audio, visual dan kinestetik. Tetapi di rumah dalam tempoh 1 jam dan 2 jam tersebut, kita boleh secara langsung melihat anak dalam tempoh 1 jam, 2 jam itu bagaimanakah dia menghasilkan tugasan mengikut minat pelajar sendiri. Maka akhirnya hasil dan objektif yang kita dapat ialah guru dapat mentaksir kerja murid dengan lebih sistematik. Sebab apa sistematik? Sebab betul-betul budak buat dengan, pelajar buat dengan hati dia yang terbuka, rasa tidak tertekan, rasa minat dia, rasa keinginan dia, keinginannya difahami dan difahami dan diterima oleh guru, dan juga ibu bapa pun rasa bersyukur dapat melihat bagaimana prestasi anak tu sendiri. Setelah itu objektifnya yang lebih baik ialah ibu bapa ni tadi dapat analisa kecenderungan anak-anak dan bagaimana anak ni mampu nak kejar pelajaran tu mengikut minat dia. Barulah lepas tu dia tahu, wah anak ni sebenarnya memang betul lah lebih minat kepada pertukangan, pembuatan dan sebagainya. Oh anak yang seorang ni memang sukalah kalau mungkin nak jadi peguam ke, duduk bercakap je, atau jadi guru ke, atau jadi pensyarah ke. Jadi daripada situ secara tidak langsung merenggangkan masalah, mengurangkan masalah ibu tidak memahami kenapa anak dia tak minat ini, tak minat itu. Begitu juga dengan matematik. Matematik terkadang kita nakkan hasilnya dalam bentuk kira-kira. Tetapi bagi kanak-kanak ataupun pelajar yang minat kepada visual dan kinestetik, mereka lebih suka kalau guru menyatakan bahawa hasil tersebut tampal pada bongkah-bongkah lori atau bongkah-bongkah kereta api yang kamu guna daripada kotak mancis ataupun kotak apa sahaja ataupun bateri-bateri terpakai, dan kamu tulis jawapan itu, kamu tampal kepada bentuk kereta api dan kamu boleh main kereta api tersebut. Jadi anak-anak ni akan rasa sangat seronok apabila merasakan bahawa guru akan melihat hasil dia yang lebih dekat dengan
jiwa sebenar seorang pelajar. Inilah yang kita namakan salah satu pengajaran dan pemudahcaraan. Baik. Jadi hasilnya apa? Hasilnya ialah ibu bapa secara tidak langsung dapat mengubah persepsi anak-anak daripada mengubah label negatif diri mereka kepada yang positif. Anak-anak ni kadang-kadang dia rasa macam malulah nak hantar tugasan sebab betul ke tak betul. Tapi kalau dia tahu apa minat dia, maka dia akan bertegas. Betul lah adik buat macam ni. Adik suka gambar macam ni. So dia boleh bertegas dengan keputusannya untuk memilih hasil kerja yang lebih baik. Kemudian anak yang agak pendiam maka dia akan lebih ramah sebab dia boleh keluarkan apa yang dia minat dan dia berbakat pada tugasan tersebut. Kadang-kadang ada pelajar yang bila kita bagi tugasan dia rasa macam alamak tak tahu nak buat. Bila tak tahu buat dia rasa macam tak pandai. Bila tak pandai dia rasa macam biarlah tak buat. Tapi apabila kita berikan tugasan sila jadikan dalam bentuk 3 bentuk kamu boleh pilih, maka pelajar ni tadi boleh buat pilihan satu pilihan yang terbaik, lalu dia akan merasakan bahawa dia sangat pintar ketika itu. Banyak perkara yang kita boleh ubah yang mana daripada level yang malas dia akan menjadi lebih rajin. Kerana apa dia rajin? Kerana dia minat kepada tugasan yang diberikan. Apatah lagi pelajar yang suka bercakap, dia akan rasa bercakap itu sangat mudah baginya berbanding dengan membuat salinan-salinan tugasan. Baik, saya nak ambil sedikit sebelum kita buat kesimpulan. Apakah perbezaan di antara doktor dan juga ibu bapa serta guru? What is the difference? Bezanya ialah seorang doktor apabila pesakit datang, doktor akan beri ubat-ubatan sesuai dengan penyakit yang ada kepada pesakit yang datang tadi. Jadi kalau sesama bagi ubat sesama lah. Kalau sesama pergi injek kat lutut sebab sakit lutut pula, jadi tak kena. Jadi yang eloknya kita buat ialah doktor bertepatan memberikan ubat kepada pesakit. Itulah tugas seorang doktor. Apakah tugas seorang guru dan juga seorang ibu bapa? Apakah peranan ibu bapa dan juga guru? Ibu bapa dan guru pula berperanan untuk memberikan ilmu yang sebetul-betulnya dengan kaedah yang betul kepada seorang pelajar. Inilah nampak ada kesamaannya, namun kesamaan itu dalam bentuk yang tugas, tetapi peranannya itu mesti tepat. Doktor mesti tepat memberikan ubat kepada pesakit. Guru, ibu bapa mesti tepat untuk memberikan input ataupun pembelajaran yang sesuai kepada anak-anak. Jadi saya berharap dengan perkongsian ini, alhamdulillah kita dah pun sampai kepada pengakhiran kepada perkongsian tentang hubungan ibu bapa dan guru dalam pasca PKP. Selain itu, sebelum saya tamatkan perkongsian kita, suka saya nyatakan di sini, ibu bapa dan guru boleh berperanan untuk menentukan ilmu yang betul dan juga kaedah yang betul untuk diberikan kepada anak-anak. Sebab apa? Sebab kita nak melahirkan minda yang hebat pada anak-anak kita. Sebenarnya kita terfikir kenapa orang dulu dapat melahirkan Ibn Sina, Ibn Khwarizmi, Ibn Haytham, kemudian Isaac Newton dan sebagainya. Tokoh-tokoh ini dihasilkan kerana apabila dia memandang kepada pelajar, apabila ia memandang kepada anak-anak, ia memandang dengan inilah modal insan yang punya masa depan sebagai harta intelek yang paling berharga. Yang mana anak-anak ni nanti di hadapannya mungkin adalah seorang Imam Al-Ghazali, mungkin seorang Isaac Newton, mungkin seorang Graham Bell, kemudian mungkin sebagai contoh mungkin sebagai Ibn Sina, Ibn Khwarizmi, Ibn Battuta.
Lalu kenapa kita tidak mengangkat bakat dan juga keinginan minat anak-anak kita dan juga anak murid kita? Jadi rugi kalau kita tidak menerapkan rasa hebat itu pada diri mereka. Kerana kita telah kurang, kita telah kurang cendekiawan-cendekiawan dan tokoh-tokoh dalam negara yang boleh melonjakkan nama umat Islam dan juga nama masyarakat Malaysia ke tahap yang lebih gemilang. Inilah peranan bagaimana kita bersatu padu dalam hubungan merealisasikan PDPC abad ke-21 ini dalam bentuk yang harmoni, dalam bentuk hubungan yang sangat baik dan sangat sistematik, sehinggakan kita berasa bahawa suatu hari nanti generasi yang di hadapan mata kita adalah generasi yang dapat membina sebuah negara yang sangat hebat dan cemerlang. Semoga dengan perkongsian pada hari ini dapatlah kita sama-sama dapat manfaat. Mungkin ada kekurangan daripada pihak saya dan juga daripada gabungan panel saya iaitu Dr. Muhammad Yusri bin Bakir. Mungkin ada kekurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bolehlah sama-sama bincangkan pada waktu yang lain. Kami bersedia untuk sama-sama mendengar dan kita sama-sama berbincang supaya kita dapat menghasilkan PDPC yang lebih baik pada masa akan datang. Sekian dulu daripada kami. Semoga kita dapat. Ya, silakan Dr. Yusri. Kalau ada satu ataupun peserta lah, kita bagi peluang 2 minit. Silakan Dr. Saida untuk. Okey, baik, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Yusri atas cadangan yang diberikan. Baik, Dr. Yusri nak open kepada rakan-rakan pensyarah, rakan-rakan guru, para pelajar yang mana nak tahu. Ibu bapa yang mana nak tahu ataupun nak beri tanya boleh buka suara, boleh tanyalah. Kemudian klik dekat button pin tu boleh pin. Sama-sama, terima kasih banyak sudi hadir kursus ni. Sama-sama, terima kasih. Ada yang nak bersoal jawab dengan ahli panel, silakan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya nak ajukan beberapa persoalan. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa dalam dunia melanda pandemik COVID-19, hubungan ibu bapa dan guru menjadikan satu cabaran buat para guru, di mana terdapat satu isu ibu bapa memarahi seorang guru yang memberi kerja rumah kepada anaknya terlalu banyak. Soalan saya, bagaimanakah kita sebagai seorang guru mengubah persepsi negatif ibu bapa kepada pendidik supaya PDPC ini mampu membantu para anak agar terus belajar dalam suasana situasi sekarang ini? Jelas? Ya, jelas. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak kepada Cikgu Hamidi. Baik, saya silakan Dr. Yusri untuk menjawab soalan ini. Okey, terima kasih Dr. Seda. Saya terima kasih Cikgu Hamidi . Memanglah isu ini kita selalu dengar kan. Kita dengar kata pelajar itu diberikan kelasan yang banyak dan sebagainya kan. Betul. Sebenarnya yang saya cakap tadi, sebenarnya itu ada dalam apa yang saya terangkan tadi. Kita sebagai ibu ataupun bapa ada satulah sifat positif kedua bersedia untuk menerima perubahan. Dalam konteks ini caranya ialah satu ialah kita ada sekolah yang menyusun jadual cikgu jadual contohnya contohnya dia menyusun hari ni bahasa Melayu, okey, dan hari jadual-jadual ditetapkan lah kan. Jadi, betul. Jadi ini penting kerana ibu bapa dapat berkomunikasi dan tahu apakah
jadual, seolah-olah kita kata kalau di sekolah biasa ada timetable sekolah kan. So ini kita ada jadual untuk PKP yang pertama. Dan yang kedua, pada pribadi saya sebenarnya kita ni ke arah menuju satu zaman corak pembelajaran deep learning kan, pembelajaran yang bermakna kan. So yang bermakna, ini bermaksud bila kita lihat pembelajaran bermakna itu pembelajaran yang memberikan manfaat yang besar kan kepada murid itu. Sebab itu kita kata mungkin kita tidak memberi kerja yang banyak, tetapi dia memberikan manfaat yang besar. Sebab itu kita kata contoh kan, kita mengajar macam kita kata salin menyalin tu, saya kalau dalam deep learning kuranglah cikgu ya, sebab dia kata memberikan jawapan pemikiran kepada persoalan yang diberikan. Mungkin ialah kesesuaian lah deep learning tu dalam tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Saya masih berpendapat bahawa kedua-dua belah pihak iaitu ibu bapa dan guru itu hendaklah positif lah zaman COVID ni kan, positif, dan kedua belah pihak dan guru ini kata win-win situation lah cikgu ya. Soal kerja banyak mungkin boleh disesuaikan. Macam saya tengok dalam Menteri Yang Berhormat Menteri Kanan Ahli Ehwal Pendidikan menyebut bahawa terpulang kepada guru untuk menyelaraskan cara tugasan itu diberi kan. So maknanya guru perlu merancang mungkin jadual. Pada saya jadual sekolah itu kita sama dengan jadual biasa dalam face to face tu kan cikgu kan. Saya kira macam itulah cikgu. Kerja tu tak boleh disusun. Macam mana cikgu? Boleh tak pandangan saya ni? Saya punya pandangan begitulah. Saya pergi, saya bertanya dengan beberapa orang rakan yang mempunyai jadual yang tertentu kan. Saya kira boleh lah mengelakkan tugasan itu terbeban pada murid itu. Okey cikgu? Okey, boleh. Okey, terima kasih Cikgu Hamidia. Okey, terima kasih. Jawab. Okey. Okey, ada lagi. Terima kasih banyak kepada Cikgu Hamidi dan atas soalan tersebut, dan suka saya nak tambah sikit mengenai apa yang Dr. Yusri maklumkan tadi. Saya melihat kepada salah satu cara yang kita boleh lakukan ialah dengan kita mengadakan sesi setiap kali habis dalam 1 minggu, kita memberikan tugasan kepada pelajar. Kita akan adakan satu Google Meet pertemuan ataupun Hangout ataupun WhatsApp call dengan parents ni. Kita tanya bagaimanakah pelaksanaan tugasan yang diberikan kepada pelajar, adakah dia rasa sesuai ataupun dia rasa terbeban. Jadi masa itu ibu bapa tu boleh luahkan kepada guru ni tadi. Dan guru cuba adaptasikan, cuba bentuk pula, memikirkan bentuk dan kaedah yang mudah tadi. Seperti mana yang tadi kita sebutkan tadi, dalam PDPC kita perlu ada hasilnya bukan 1, tetapi hasilnya biarlah 3 yang menepati audio, visual dan juga kinestetik. Maka guru kena bersedia untuk memikirkan apakah soalan yang agak umum tetapi hasilnya boleh dijadikan menjadi 3. Maka pelajar akan tidak rasa terbeban, dia leka duk buat tu kalau kinestetik. Dia akan leka buat bentuk ni dan sebagainya. Maka ibu dan ayah dia tidak akan rasa terlalu terganggu kerana anak dia senang meluahkan bakat dan juga minat yang diminatinya. Jadi ambillah tempoh dalam masa 5 hari, habis hari Jumaat petang ataupun waktu ambil Sabtu pagi sebentar, maklum pada ibu bapa, guru akan bertemu dan mendengar apakah yang boleh guru bantu supaya pelajar-pelajar ini dapat menyelesaikan tugasan dengan baik, dan guru ibu bapa rasa sangat seronok pelajar ini dapat menjalankan tugasan dengan baik. Begitu Cikgu Hamidi. Saya rasa kena 1 minggu kena ada discussion dengan ibu bapa. Jadi guru dapat tahu apakah kehendak ibu bapa. Tak boleh guru bagi satu hala,
ibu bapa terima. Sebab itulah tadi balik kepada apa yang Dr. Yusri sebutkan tadi, kena ada learning community dan kita kena ada school based learning tu kita maklumkan kepada ibu bapa. Yang keduanya, saya melihat kepada apabila berlakunya PKP ini, kita tidak sempat untuk menyatakan kepada ibu bapa tentang apakah perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ini tadi di rumah. Maksudnya, first kali mula-mula kita sama-sama join macam ni, macam kita buat kursus ni, kita sembang dengan ibu bapa. Okey, ibu bapa kita akan laksanakan tugasan kepada anak-anak. Mungkin capaian tidak bagus, kita guna sahaja WhatsApp call ada 8 orang, kita buat dulu 8 orang. Kemudian 8 lagi ibu bapa yang lain. Kita beritahu kepada ibu bapa begini dan begini, jadi mereka dapat gambaran, oh ini yang akan dilaksanakan oleh guru. Jadi di situ saya ada lihat betapa pada peringkat awalnya kita tidak ada pertemuan dengan ibu bapa untuk menjelaskan bagaimanakah PDPC ataupun PMP yang kita mahukan pada pelajar kita ataupun kita nak hasil pembelajarannya ketika itu. Jadi saya harap kita dapat memberikan komunikasi, kita dapat menjalankan komunikasi dua hala dengan parents, tetapi kita tetapkan seminggu sekali dan pada awal sebelum kita mulakan kita dah pun maklumkan secara keseluruhan. Jadi ibu ayah tidak tertanya-tanya, tidak rasa macam panik ataupun tidak rasa macam terbeban kerana mereka juga bekerja secara online dan memerlukan penggunaan gadget dan sebagainya. Moga jawapan tadi dapat Dr. Saida. Ada lagi soalan tadi dia tanya dalam chat tu ada dua soalan lah. Kita boleh kongsilah untuk yang terakhir lah kan. Soalan yang pertama, boleh dengar suara saya kan? Boleh. Okay, soalan pertama ni cikgu ni mungkin cikgu lah. Dia bertanya berkaitan dengan bagaimana kita mengajak ibu bapa untuk dua soalan ni, untuk mengajak ibu bapa supaya join lah, menggalakkan ibu bapa join grup ni lah, grup dan sebagainya lah kan, join yang pertama. Yang kedua, cikgu bertanya bagaimana ramai ada di kalangan guru, dia tak kata semua ni, kalangan guru yang siapa nak minat kan untuk join kan, untuk main grup ni sebab mengganggu private. Saya ulas sikit lah kan, saya nak ulas pertama sekali iaitu bagaimana kita nak mengajak buka bersama ibu ini sama. Sebenarnya kedua-dua soalan ini dia bergantung kepada attitude, sikap dan juga nilai positif. Itu biasalah manusia kan. Itu maknanya kita pertama kita kena bersifat positif dalam dia tidak mahu bercerita tentang kekangan ayah. Bagaimana cara kita nak mengajak ibu bapa join ya. Pada saya gerakan ini mestilah bermula daripada guru dan kita sebagai manusia ni kita kena mesti ada penghargaan dalam grup itulah. Ya kan? Kita memperlihatkan, pada saya melihat kemajuan aktiviti anak itu, murid-murid itu. So, bila ada penzahiran terhadap kemajuan anak itu, maka secara ibu bapa juga akan terangsang untuk join. Bagi kita tunjukkan kerja tu anak dia misalnya kan, ini dapat soal positif itu banyak di dalam tu. Jadi ini saya gambarkan pada kita yang mempunyai inilah, saya di tangan ada internet dan sebagainya itu satu-satunya lah. Tapi kepada normalnya, generalnya yang mempunyai
kawan, alat apa apa digital dan sebagainya, buat join ni kita salah satunya kita kena tunjuk bahawa kemajuan anak-anak ni perlu dilaporkan, perlu dilihat. Jadi di dalam situ positif tu kita ada yang negatif tu tak boleh jawab, dia nak timbulkan di dalam itu dia akan rasa macam tersinggung dan sebagainya. Tetapi positif itu dia akan memberi galak kepada apa pada saya untuk join grup itu. Kadang-kadang kita lihat kita ada apa bagi kerja, ni habis. Apa kata ada apa, jadi adalah seolah-olah kita ada award sesuai untuk dilihat dilihat bahawa kemajuan anak itu berlangsung. Ibu akan lebih berusaha untuk join lah. Itu salah satu daripada banyak itu jawapan saya kepada bagaimana kita nak mengajar. Kita dalam grup itu tidak semata-mata satu hala. Penting, kalau satu hala dia akan jadi. Yang kedua berkaitan dengan bukan semua, saya pun guru jadi kali ada beritahukan bahawa privacy itu terganggu lah. Kadang-kadang itulah ada orang yang dia tak kisah 20 jam boleh tengok, ada orang dia ada masa-masa privasinya kan. Jadi saya guru boleh menetapkan waktu untuk macam minggu dan sebagainya kan, untuk nilai saya beranggapan bahawa kamera. Sorry. Sebab dirakam. Boleh ya? Okey. So maknanya saya nampak yang paling penting sekali ialah komitmen guru tu, macam saya cakap dalam tadi, maknanya di dalam urusan untuk ini ialah mesti ada win-win situation. Itu sangat penting ya. Kita sudah diberikan kelonggaran dan untuk mengurus pembelajaran secara online. So, kita boleh gunakan dengan baik. Itu saya kata tadi, ibu bapa memahami privasi guru itu, sementara guru boleh mensesuaikan waktu bila ibu bapa boleh interaksi. Bermakna guru itu tidak boleh dihubungi, tapi mereka ada jadual supaya ia sentiasa interaksi. Memanglah ada soalan-soalan itu macam yang tak bertabung, tapi macam saya sebut tadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam sosial dan intelektual yang berbeza, dan intelektual yang berbeza. Jadi kita sebagai guru seharusnya tahu dan diistilahkan raikan sosial dan juga ibu bapa. Mungkin mereka yang sudah memahami bapa Islam dengan cepat, tidak akan bertanya banyak. Mungkin ada ibu bapa yang membutuhkan lebih kefahaman itu, kita sebagai guru terbukalah, dan ibu bapa memahamilah. Kalau ialah dalam pukul 10 malam, 11 malam, dan dia memang terganggu kan. Pada saya ialah penyusunan itu bergantung pada guru dan ibu. Persetujuan nego tu betul. Nego betul insya-Allah. Sebab kita ni ketika saya sebagai seorang guru juga kerja kita bila kita buat seronok, suasana jadi seronok itu. Tetapi apabila kita
kita rasa suasana tu nampak ceria, suasananya menekan, dia akan menjadikan pada suasana yang tidak. Sebab itu saya kata satu dalam suasana sekolah itu sendiri, macam kata tadi kan, school family partnership. Saya tahu di situ sekolah adalah seperti rumah, dan rumah itu seperti sekolah. Artinya di sekarang ni musim PKP apanya ada juga jadual yang bekerja untuk berbincang dan sebagainya. Yang ini yang kita tak dapat susun. Kalau mereka rancang dengan sempurna. Saya kata isu ini kerana mereka barangkali inilah dia maksudnya ibu bapa melihat bahawa inilah rupanya sebagai seorang guru di sekolah. Di sekolah inilah rupa seorang guru, sebab guru tu di sekolah tu tempat lurak kita kena jaga, kita tahu ada yang cedera dan sebagainya. Jadi di sini ibu bapa boleh cara dengan aktivitas ni lah menjadi bagaimana menyusun pelajaran anak-anak itu. Dan interaksi itu boleh dibincangkan dengan guru. Jadi saja kita kena ada win-win situation dalam meneruskan cara untuk hubungan dan ini supaya tidak mengganggu privasi guru itu. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Yusri atas perkongsian menjawab soalan tadi. Semoga dengan jawapan tersebut dapatlah kita sama-sama manfaatkan perkongsian pada hari ini untuk kita dapat menambah baik PDPC kita pada masa akan datang pasca PKP ini. Dengan itu Dr. Yusri ada apa-apa lagi? Okay, saya sekali lagi terima kasih kepada semua yang studi, betul dengar dan idea smart dengan berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan tadi, dan berharap kita boleh meneruskan untuk bagi nilai tambah dan dari ibu bapa dan guru dan generasi. Terima kasih kepada Dr. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Dr. Yusri. Jadi saya simpulkan, kalau saya tadi yang pertama sekali yang saya sebagai kesimpulannya maaf sekejap. Okey, sebagai kesimpulannya bagi menjawab soalan yang dua tadi tu, secara ringkasnya yang pertama sekali saya ada maklumkan tadi masa peserta yang tadi maklumkan tentang tanya tentang soalan tadi. Yang pertama sekali, kita sebelum lakukan PDPC ataupun kita memberikan tugasan tu, pada awal pertama sekali sewajarnya kita adakan satu sesi penerangan kepada ibu bapa sebelum kita berikan tugas itu kepada semua ibu bapa dengan cara yang paling mudah, iaitu WhatsApp group. Kita call mungkin 8 orang, kita buat dan berbincang untuk tugasan yang pertama sekali sebelum semua tugasan diberikan berminggu-minggu. Kemudian kita ambil yang kedua, kita ambil tempoh masa pertemuan seminggu satu kali. Jadi tidak mengganggu privasi ibu ayah ataupun ibu guru tu tadi, supaya merasakan bahawa kita perlu untuk bertemu supaya kita meringankan satu sama lain. Yang ketiganya, masa anjal untuk pelajar menjawab tugasan, dan yang keempatnya ialah tugasan yang hasil tugasan tersebut mestilah yang memenuhi cita rasa anak-anak ni tadi, minat dia dan juga kesanggupan dia untuk melakukan tugasan tersebut dalam bentuk yang lebih kreatif. Kemudian yang kelimanya tadi, wujudkan peer learning ni tadi. Peer learning ni penting. Jadi dengan adanya peer learning ni, daripada peer learning ini mereka boleh saling berhubung dan saling mengeluarkan apa yang mereka ingin tanya dan ingin bantu anak-anak ni
Jadi grup ini tadi lebih kuat dan dia akan dapat menyalurkan kepada guru dengan lebih baik dan hasilnya akan lebih baik. InsyaAllah dengan itu saya sudahi dengan pertemuan kita, khusus kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada yang hadir, pensyarah, guru, rakan-rakan, ibu bapa dan juga para pelajar semua. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Kita boleh lagi share pada masa akan datang. Dan saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Ketua Unit LDP, Encik Termizi, Encik Firdaus, Encik Faisal, Encik Hafiz dan Puan Ros Adila atas kesempatan menggunakan perisian ini dan dibantu oleh unit LDP sebenarnya. Terima kasih banyak juga kepada panel Dr. Muhammad Yusri bin Bakir atas kerjasama yang sangat baik ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan terima kasih banyak semua.
Okay, syukran. Terima kasih banyak semua.